Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam mawaddah. Kami dari IPG Kampus Pendidikan Islam semester 2 SMP Ambilan Jun 2022 akan membentangkan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna yang telah dilaksanakan pada semester ini. Sebelum kita meneruskan pembentangan kita pada hari ini, elok kiranya kita berkenalan dengan pembentang-pembentang kita yang hebat pada hari ini. Saya Muhammad Zafran Adham bin Muhammad Amran selaku pembentang yang pertama, diikuti Puteri Farzanat Ahmad binti Rahmat selaku pembentang yang kedua. Seterusnya Nur Yasira binti Azhar selaku pembentang yang ketiga, dan akhir sekali Alia Maisarah binti Muhammad Safi selaku pembentang yang keempat. Maka sedikit pengenalan berkaitan dengan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna. Secara asasnya, pembelajaran bermakna itu ialah apabila pelajar menggunakan pengetahuan dan kemahiran isi kandungan untuk mencipta pengetahuan dan kemahiran yang baru. Maka, wadah yang terbaik dalam menghasilkan pembelajaran bermakna itu ialah dari elemen KPPB itu sendiri. Seterusnya, saya serahkan kepada Puteri selaku ahli pembentang yang seterusnya. Baiklah, kita teruskan agenda pembentangan kita yang seterusnya, iaitu gabungan mata pelajaran. Interdisiplin ini menggabungkan 3 mata pelajaran, iaitu yang pertama adalah kursus PIMK 3253 selaku subjek tuan rumah, yakni pengajian hadis. Diikuti juga dengan kursus PIMK 3243 yakni pengajian akhlak Islamiah, serta kursus PIMK 3263 pengajian kurikulum dan pentaksiran pendidikan Islam sekolah rendah. Seterusnya kita pergi kepada pemilihan HPK dan tugasan. Bagi ketiga-tiga kursus ini mengandungi 3 HPK, namun bagi kursus PIMK 3253 pengajian hadis, HPK yang terlibat adalah HPK 2, iaitu membahaskan sanad matan hadis-hadis pilihan serta pengajarannya berdasarkan rujukan muktabar dan tadabbur, dan melibatkan tugasan penulisan. Seterusnya, bagi kursus 3263 pengajian kurikulum dan pentaksiran pendidikan Islam sekolah rendah yang melibatkan HPK 3, iaitu menghuraikan isu-isu kurikulum dan pentaksiran serta penyelesaiannya mengikut trend semasa, dan melibatkan tugasan pembentangan. Dan bagi kursus yang terakhir, iaitu kursus PIMK 3243 pengajian akhlak Islamiah, melibatkan HPK 3, iaitu memperincikan kepribadian dan sumbangan tokoh akhlak rujukan Islam serta isu keruntuhan akhlak semasa, dan juga melibatkan tugasan pembentangan. Baiklah, seterusnya saya akan fokuskan kepada big idea. Big idea yang dapat dikeluarkan daripada gabungan ketiga-tiga subjek ini ialah ilmu, iman, ihsan, menjana pembinaan guru berkualiti. Hal ini kerana jika dilihat daripada gambaran yang disediakan, subjek PIMK 3253 iaitu pengajian hadis sebagai subjek tuan rumah yang saling berkait dan bersinambungan dengan subjek PIMK 3243 iaitu pengajian akhlak Islamiah, dan PIMK 3263 iaitu pengajian kurikulum dan pentaksiran pendidikan Islam sekolah rendah. Baiklah, seterusnya dalam menjayakan big idea tersebut dan menjadikan ilmu, iman, ihsan sebagai panduan dalam menjana pembinaan guru berkualiti, kita harus melihat kepada 2 essential question yang telah dibina, iaitu yang pertama, bagaimanakah ilmu, iman dan ihsan mampu menjana pembinaan guru berkualiti, dan yang kedua, sejauh manakah guru berkualiti memangkin generasi madani. Kedua-dua soalan EQ ini amat membantu dalam mencapai apa yang dihasratkan di dalam big idea yang telah dibina. Berikutan itu, mari kita lihat pula soalan pentaksiran pelajar untuk ketiga-tiga subjek berikut, iaitu bagi subjek PIMK 3253
pelajar diminta menganalisis salah satu daripada 5 hadis yang dipelajari serta memasukkan isu-isu semasa yang selari dengan isu-isu akhlak dalam subjek PIMK 3243 berdasarkan rujukan-rujukan yang mukhtabar dan berautoriti. Diikuti dengan kursus PIMK 3243, pelajar membentangkan mengenai langkah-langkah penyelesaian isu keruntuhan akhlak semasa berdasarkan salah satu daripada 5 hadis dalam subjek PIMK 3253. Akhir sekali, PIMK 3263, pelajar membentangkan salah satu isu dalam kurikulum dan pentaksiran dalam bilik darjah serta penyelesaiannya yang disokong oleh hadis-hadis berkaitan dengan subjek PIMK 3253. Berikut merupakan bukti hasil pentaksiran berterusan bagi kursus PIMK 3253 iaitu penulisan hadis. Kami telah pun memilih dan menganalisis salah satu daripada 5 hadis yang dipelajari di samping memasukkan beberapa isu akhlak semasa beserta pengajarannya. Penulisan yang dibuat telah diperkukuhkan dengan rujukan-rujukan muktabar seperti kitab-kitab hadis dan laman web yang berautoriti bagi mengenal pasti kesahihannya. Seterusnya, bagi menyempurnakan tugasan persembahan PIMK 3243, kami akan membentangkan pula langkah-langkah penyelesaian isu keruntuhan akhlak yang telah dinyatakan dalam tugasan PIMK 3253 berdasarkan hadis yang telah dipilih dan dianalisis kesahihannya. Kemudian yang terakhir, kami memilih beberapa hadis yang turut berkaitan dengan kursus PIMK 3253 untuk dijadikan hujah di dalam persembahan forum berkaitan dengan isu dalam kurikulum dan pentaksiran bilik darjah beserta penyelesaiannya bagi menyempurnakan tugasan persembahan PIMK 3263. Iman, Islam dan ihsan akan melahirkan seorang manusia yang berakhlak dan berpekerti mulia dalam kehidupannya serta menjaga hubungan sesama pencipta, hubungan sesama manusia dan hubungan sesama makhluk sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallah ka'annaka tarah fa innaka illa tara fa innahu yaraka, yang bermaksud hendak dunia kini tampak maju selari dengan peredaran zaman. Jika perkara ini tidak diatasi, kita dapat lihat bahawa masalah murid akan semakin meningkat. Oleh itu, contohnya lah macam kurangnya adab antara guru dengan antara murid dengan guru lah. Sedangkan dalam hadis, dalam subjek PIMK 3253 as-sam'u wa ta'atu 'ala al-mar'i al-muslim bima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatin fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wa la ta'ata. Maksudnya mendengar kepada pemimpin. Seterusnya kita beranjak maju bagi bahagian KPPB dalam pentaksiran. Maka pertama sekali kita mengambil contoh bagi 3R. Elemen 3R ini terdiri daripada relationship, relevant dan rigor. Elemen 3R ini terlibat secara langsung sebagai elemen KPPB bagi semua pentaksiran subjek yang terlibat. Model ini memberi manfaat kepada pelajar dengan memudahkan pelajar untuk meneroka tugasan dengan bantuan alat digital. Seterusnya, elemen yang kedua iaitu elemen 6C, iaitu pemikiran kritis, kolaboratif dan komunikasi. Pemikiran kritis dapat dilihat melalui tugasan pentaksiran yang diberikan yang memerlukan pelajar untuk berfikir dan membuat perkaitan dengan maklumat yang bermakna. Contohnya kita boleh lihat dalam subjek PIMK 3253 iaitu bahagian hadis penulisan. Maka seterusnya, elemen kolaboratif dan komunikasi pula satu elemen yang penting seringkali diterapkan dalam pentaksiran. Elemen kolaboratif diterapkan khusus dalam aktiviti berkumpulan seperti forum yang diadakan dalam PIMK 3263 yang memfokuskan kepada kemampuan untuk melengkapi suatu pasukan hasil daripada maklumat yang bermakna yang telah dikumpul bersama. Seterusnya yang ketiga kita lihat iaitu 3E. Elemen 3E pada bahagian ini kita memfokuskan kepada engagement dan extension. Engagement di sini ialah keterlibatan penggunaan teknologi dalam pentaksiran yang mampu memotivasikan pelajar. Contohnya,
Penggunaan Canva dalam pentaksiran dari sudut persembahan memberikan semangat dan motivasi dalam menghasilkan bagi ketiga-tiga subjek. Yang kedua, kita lihat extension di sini merupakan perluasan dan perkembangan pelajaran. Hasil pentaksiran kami ini, kami telah memuat naiknya di platform digital seperti YouTube yang mampu mencapai manfaat ilmunya kepada seluruh pelajar tanpa batasan dan dapat memperbaiki menerusi sudut komen yang ada. Seterusnya, kita bergerak pula kepada KPBB yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran atau dikenali sebagai proses PDP. Elemen yang pertama adalah model 3R. Model 3R terlibat secara langsung di dalam ketiga-tiga kursus pentaksiran berterusan. Model 3R ini adalah amat penting kerana pensyarah dan rakan-rakan sekelas dijadikan sebagai learning partner. KPBB yang kedua iaitu 6C yang melibatkan ketiga-tiga kursus pentaksiran berterusan. Antara 6C yang terlibat iaitu pemikiran kritis, kolaboratif dan komunikasi. Pertamanya adalah pemikiran kritis iaitu melalui pemanfaatan digital. Kami berkemampuan dalam menghubungkaitkan tugasan bagi kursus-kursus. Seterusnya, komunikasi dan kolaboratif iaitu saling bergantung dalam satu kumpulan. Seperti mana yang telah diadakan pada tugasan PIMK, kami telah pun mengadakan forum secara berkumpulan. Selain itu, elemen 3E. Elemen yang terlibat antaranya adalah engagement dan extension. Pertamanya, engagement yang membawa maksud keterlibatan dalam pembelajaran. Buktinya, kami mampu menyiapkan tugasan melalui medium Google Classroom dan Google Meet. Seterusnya, elemen extension iaitu perkembangan atau perluasan. Di sini, kami telah berjaya membiasakan diri dengan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan teknologi. Tambahan pula, kami juga mampu memasukkan isi pelajaran secara digital seperti penggunaan Padlet. Pelajar lain juga boleh menggunakan Padlet tersebut bila-bila masa sahaja untuk mengulang kaji semula. Elemen terakhir adalah model pembelajaran murid. Elemen ini telah menyuburkan lagi pemikiran pelajar supaya lebih kreatif dalam menyampaikan maklumat dengan menggunakan aplikasi digital seperti Jamboard, Canva dan lain-lain. Sebelum ke pengakhirannya, mari kita lihat beberapa impak yang memberi kesan kepada para pelajar dalam melaksanakan pentaksiran berterusan. Impak yang pertama adalah membina kemahiran dan pengetahuan baru serta efikasi kendiri yang bertujuan untuk meningkatkan potensi seseorang, membantu mereka mencapai matlamat peribadi dan profesional dan meningkatkan kualiti hidup secara keseluruhan. Yang kedua, membina perhubungan pembelajaran sesama pelajar dan guru. Seterusnya, melahirkan pelajar yang mahir mentafsir sesuatu secara holistik serta mampu menyediakan pelajar ke arah yang lebih baik untuk dunia persekitaran mereka. Sebagai penutup, pelaksanaan KPBB ini sangat membantu dalam mencapai hasrat PID yang telah dirangkum bagi ketiga-tiga kursus tersebut. Di samping dalam menjayakan pentaksiran berterusan bagi ketiga-tiga kursus yang telah dinyatakan. Secara kesimpulannya, hasil pembelajaran yang kami lalui sepanjang melaksanakan tugasan-tugasan berikut telah mendidik kami dalam menjadi seorang guru ke arah inovasi, kreatif dan berfikiran kritis serta memupuk nilai sahsiah unggul sebagai seorang guru. Bukan itu sahaja, sebagai seorang guru juga kami perlu mempunyai pengetahuan yang luas, terbuka dan cekal agar mampu melahirkan modal insan yang berkualiti pada masa akan datang. Untuk itu, sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.